baru diingat dah terliur. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa. Selamat hari Selasa, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Sekejap, Mami tengah live. Sekejap. Okey, sekejap. Mami tengah live, sayang. Tengah live. Sekejap. Can you wait? Baca. You must read first. Kena baca. Baca. Apa? Wah. Nampaknya apa? Kena ikut baca dia mula. Saya penyapu, gunakan saya untuk menyapu sampah. Gunakan saya pula untuk menebas apa ni? Lala. Lepas tu? Wah, tak apa ni. Ini? Wah, nampaknya apa? Ya, nampaknya apa? Nombor satu, pilih. Baca. Wah, nampaknya badan saya. Betul ke? Lagi. Wah, nampaknya saling menolong. Betul? Boleh je. Sekejap saya komen. Boleh ke? Subhanallah. Tengah live ni. Oh, I boleh sedikit. Wait. Can you wait? Wait. Give me 5 minutes. I will help you. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Minta maaf. Gangguan. Off lah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ada sedikit gangguan. Alright. So siapa yang sedang menonton boleh komenkan adakah jelas? Boleh komenkan adakah jelas? Boleh komenkan adakah jelas? Okey. Alright. So selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua penonton KD Kerutuk. Apa khabar anda pada hari ini? Tengah buat apa tu? Adakah tengah makan? Adakah anda sedang makan tengah hari? Makan apa hari ni? Boleh komenkan. Boleh tolong komenkan. Maksudnya kita tahu anda menonton. Alright. So, okay. So, kita nak hari ni kita alhamdulillah dapat bersiaran lagi sekali untuk kita teruskan sesi perkongsian kita pada pada tengah hari, pada waktu tengah hari, sesi tengah hari. Jadi saya nak perkenalkan diri. Saya Ida Bondabi. Dari KD Kerutuk. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang sibuk, yang tak sempat nak masak, kerja berlambak, dengan membantu mendapatkan KD Kerutuk lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, cepat dan mudah disediakan. KD Kerutuk baru teringat, dah terliur. Okey, jika jelas, tolong komenkan jelas. Alright, tolong komenkan jelas. Adakah jelas? Adakah jelas? Tolong komenkan jelas.
Bantu saya untuk komenkan jelas. Alright? Alright? Okay, sebelum tu saya nak ingatkan yang kita sedang menjalankan kempen Kita Jaga Kita yang berlangsung daripada 15 hingga 30 Jun, di mana setiap hari pada pukul 5.30 petang kita ada menjalankan cabutan bertuah. Kita nak bagi satu set KD Kerutup baru teringat dah terliur, iaitu set ayam kampung dan juga nasi biryani KD. Alright, dan kita juga selain itu akan mengadakan cabutan bertuah untuk setiap pembelian KD Kerutup satu set nasi dan lauk ataupun 2 pack KD Kerutup, anda layak untuk menyertai cabutan bertuah untuk menang wang tunai RM100. InsyaAllah kita akan buat pada 2 Julai, hari Jumaat, insyaAllah. Okey, so jangan lepaskan peluang dapat enjoy KD Kerutup bersama keluarga dan dapat peluang menang RM100. Dapatkan segera, boleh PM kami ataupun dapatkan daripada ejen-ejen KD Kerutup. Alright. Okey, so hari ni kita nak kongsikan tajuk sambungan semalam. Tajuk sambungan semalam iaitu apa tajuk kita ni? Ini dia. Alright, ini dia. 6 tanda anda punyai daya tahan yang kuat. Alright, sebelum tu saya nak minta untuk yang menonton tuan-puan untuk kongsikan, sharekan ke lebih banyak grup, sharekan ke 5 grup, sharekan ke 10 grup, tekan link share supaya perkongsian saya ini sedikit sebanyak dapat membantu orang-orang di luar sana. Lebih ramai orang yang kita dapat kongsikan ni, insya-Allah akan ada yang memerlukan kita punya, orang kata kita punya sharing, kita punya perkongsian, kita punya kata-kata semangat kan. Ini saya sebenarnya saya share ni kepada nak berikan semangat kan, semangat kepada sesama kita untuk kita lalui dan tempuhi PKP ni bersama-sama, insya-Allah. So ini apa yang saya boleh lakukan dengan cara saya kongsikan mungkin perkara-perkara yang boleh buat kita lebih bersemangat untuk kita lalui kehidupan kita. Alright. So bantu saya like dan love dan share, follow, like dan follow page KD Kerutup Terengganu. Alright. So ini dia yang saya nak kongsikan, iaitu sambungan daripada semalam punya perkongsian, iaitu 6 tanda anda mempunyai daya tahan yang kuat. Apakah daya tahan yang kuat ni? Daya tahan apa? Bukan daya tahan melawan penyakit. Saya bukan doktor dan saya tak kongsikan berkenaan penyakit lah. Tapi bagaimana kita nak harungi hidup kita. Alright. So, saya percaya kita perlu ada daya tahan yang kuat. Sebab nak tak nak, bila kita hidup ni, kita akan ada lalui cabaran. Siapa dekat hidup kita, siapa yang hidup ni dia tak ada cabaran langsung? Siapa? Siapa dia yang tak ada cabaran langsung? Siapakah? Adakah anda tak ada cabaran langsung? Boleh komen kan jika anda tak ada cabaran? Kan? So, setiap orang mesti akan ada cabaran dia, challenges tersendiri. Setiap masa Allah datangkan kita dengan pelbagai cabaran, pelbagai ujian in order untuk bantu kita jadi lebih baik. Tak lain cabaran ni sebenarnya untuk kita jadi lebih baik jika kita dapat atasi dengan baik. Alright. So saya nak kongsikan apakah tanda-tanda kita ini punyai daya tahan yang kuat. Maksudnya daya tahan ni maksudnya macam mana kita nak lawan. Macam mana kita nak buat bila hadapi sesuatu perkara dalam hidup kita. Alright. Okay. So, semalam saya dah kongsikan. Saya go through sedikit. Apa yang saya dah kongsikan semalam, iaitu boleh meminta bantuan bila diperlukan. Itu adalah tanda kita punya daya tahan yang kuat. We ask for help.
Bila kita rasa kita tak boleh nak buat sorang-sorang, kita tak tahu nak buat apa dalam cabaran kita yang kita hadapi tu, it's okay untuk kita minta bantuan. Bantuan daripada orang yang kita percaya, yang kita rasa boleh bantu kita. Just don't keep it to yourself, especially mothers out there, ibu-ibu. So, mintalah bantuan jika anda perlukan. Alright. Dan seterusnya ialah, boleh dengar balik saya punya perkongsian semalam yang saya huraikan lebih lanjut berkenaan point ni. Okay, seterusnya ialah, nombor 2 ialah dapat kenal pasti kekuatan diri. So, maksudnya kebolehan untuk kenal pasti kekuatan diri itu pun juga adalah tanda-tanda yang kita ni ada resilience yang bagus. Ada daya tahan yang bagus. Boleh hadapi sesuatu dengan, insyaAllah dengan baik. Alright. So, dapat kenal pasti kekuatan diri. Kak Liza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Kak Liza, join live. Bonda B. Alright. So, saya just go through dengan laju untuk yang 3 yang saya dah kongsikan semalam. Alright. Dan seterusnya ialah dapat melihat hikmah dari suatu kejadian. Maksudnya, bila kita sebenarnya Kimi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Kimi join. Alright. So, maksudnya kebolehan kita untuk tengok apakah yang kita boleh pelajari daripada apa yang berlaku untuk kita buat lebih baik. Alright. So, dapat melihat hikmah daripada suatu kejadian. So, seterusnya saya nak sambung hari ini yang lagi 3, nak sambung lagi 3, apakah dia tanda-tanda yang kita ini mempunyai daya tahan yang kuat. Dan maksudnya kalau kita tak ada pun, maksudnya kita ada, tapi mungkin something yang kita nak tingkatkan. Yang nak kita fokuskan. Bila kita hadapi sesuatu challenges kan. Alright, so seterusnya ialah ini dia. Percaya setiap perkara ni ada penyelesaian dia. Alright, setiap perkara ada penyelesaiannya. Maksudnya bila kita ada satu fikiran ni yang semua perkara ni ada jalan keluar dia. Kan? Maksudnya setiap perkara ni tak ada perkara yang tak boleh. Maksudnya insya-Allah akan selagi kita berusaha, selagi kita selagi kita buat sesuatu, cari jalan penyelesaian, insya-Allah akan ada jalan penyelesaian dia. So percayalah, jika kita ada mengalami suatu cabaran dalam hidup kita, kita kena ada mindset yang insya-Allah mesti ada cara penyelesaian dia. Apa yang kita kena buat? Betul tak? Betul tak? Ada benda yang kita boleh lakukan untuk kita improve situasi ni. So maksudnya mindset yang things will be okay. Maksudnya ini adalah satu proses. Contoh kalau kita masuk lorong kan, adalah satu peribahasa kata, insya-Allah there will be light at the end of the tunnel. Akan ada cahaya di hujung terowong ni. Sebab kalau masuk terowong kan gelap kan, betul Kak Liza? Kalau dalam terowong ni kan gelap. Kita macam seolah-olah macam tak nampak jalan keluar. Biasanya kalau kita ada masalah yang sangat-sangat berat, kita hadap seorang-seorang, susah untuk kita nampak cahaya tu. Sebab tu kita kena ask for help tadi. Cari orang yang boleh bantu kita. Adakah ada orang yang boleh bawa kita keluar daripada terowong tu? Betul Kak Liza? Thank you Kak Liza. Kan? Itu adalah tanda yang kita ni ada daya tahan yang kuat. So kita boleh, maksudnya mental yang strong. Kita nak selesaikan masalah ni, yang kita yakin kita boleh come out daripada situasi ni lebih baik. Contoh PKP kan. PKP, lockdown, kita tak boleh nak keluar rumah kan. Semua duduk rumah sebabkan virus pandemik COVID-19 kan. So bila kita kata insya-Allah satu hari nanti kita akan boleh keluar semula. Boleh jalankan aktiviti-aktiviti kita secara normal balik. Sebab apa yang kita buat ni adalah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah pandemik ni. So maksudnya mungkin it's a bit hard, tapi kita perlu ajar diri kita untuk percaya yang setiap perkara ada jalan penyelesaiannya. Alright?
Okey, seterusnya ialah yang kelima. Yang kelima. Alright. Yang kelima ialah meletakkan matlamat baru yang boleh dicapai. Alright. Jadi bila kita hadapi suatu cabaran tu, kadang-kadang kita macam ada tak kita macam rasa frust, kita rasa macam give up kan. So kita macam just nak ambil jalan keluar yang mudah. Pernah tak kita hadapi satu situasi yang macam tu? Kita tend to lower down kita punya expectation, benda ni tak jadi, so kita just tak payah buat. Ada tak? Betul Kak Izzah? Sedih kan? Sedih, kita macam tak payah buat lah. So macam kita macam just give up. Macam tu. Kita just macam lepas macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita ada daya tahan yang kuat, kita akan cuba set matlamat baru yang boleh dicapai. Maksudnya mungkin matlamat tu mungkin terlalu jauh ataupun terlalu susah mungkin. So in order untuk hadapi situasi ni, kita set matlamat baru yang lebih achievable. Contoh tadi macam mungkin kita tak menjadi sebab mungkin something not right yang kita buat, something happen kan along the way. So bila kita ada percabaran ni, kita letakkan matlamat baru yang mungkin dia dia bukan tak sama, maksudnya dia lain, tapi kita ubah sikit. Supaya maksudnya kita ni masih ada lagi usaha untuk capai apa yang kita nak capai tu. Maksudnya untuk usaha lagi. Faham tak? Untuk apa? Maksudnya kita ada keinginan untuk push lagi, untuk improve lagi bila kita set matlamat yang baru ni. Rather than kita just tak nak buat. Rather than kita just give up. Faham tak? So kita kena letakkan matlamat baru yang boleh dicapai. Itu adalah tanda-tanda kita punyai daya tahan yang kuat. Daya tahan ni maksudnya dia tak mudah give up. Dia maksudnya nak bangkit balik. Nak buat balik lebih baik. Nak bangun balik. So adakah kita ada betul Kak Liza, berusaha. So adakah kita ada tanda-tanda ni? Bila kita tak dapat capai sesuatu, kan, mungkin kita tak give up, tapi kita letak satu matlamat lain yang mungkin lebih rendah sikit, tapi dia boleh dicapai. Maksudnya kita still nak push ahead, nak improve. Alright? Okay. Dan last but not least ialah ini dia. Berani untuk terus mencuba. Berani untuk terus mencuba. Tak ada orang nak hadapi kegagalan. Betul tak? Tak ada orang nak hadapi kekecewaan dalam hidup dia. Betul? Tapi perkara-perkara ni adalah rencah kehidupan. Betul tak? Orang kata, it's life. Betul tak? Kalau tak, maksudnya itu bukan life lah. Itu maksudnya kita itu mungkin di syurga lah. Di syurga tiada masalah. Itu di syurga nanti insya-Allah takkan ada kesedihan. Tapi dekat dunia ni realitinya akan ada cabaran. Betul? So despite that kita ada kegagalan, kesedihan, kekecewaan, tapi kita ada sikap berani untuk terus mencuba. Maksudnya kita nak cuba lagi. Tak takut untuk mencuba. Tak takut untuk gagal. Walaupun result tu mungkin kurang tak mencapai kita punya expectation, tapi kita cuba lagi. Thank you Kak Liza. Thank you so much Kak Liza sebab komen. So bila orang komen ni, dia akan menaikkan semangat. Sebab apa? Sebab kita tahu kita tak cakap sorang-sorang. Alright. So, yes. So, insyaAllah, saya nak ucapkan sekejap. Saya nak ucapkan all the best. Okay, keep trying. Jangan putus asa.
Walaupun apa pun yang berlaku, insya-Allah akan ada jalan keluarnya. Selagi mana kita berusaha, selagi mana kita usaha untuk melakukan tindakan untuk mencari orang yang boleh bantu kita, cari guru mungkin ataupun siapa yang boleh bantu kita. Jangan keep it to yourself. Don't just like sorang-sorang kan. It's not good. Luahkan. Cari jalan keluar dan usaha. InsyaAllah Allah nampak segala usaha kita dan Allah kira setiap apa yang kita lakukan. Love Allah sokmo. Love komen tu. Kan? So jom, selagi mana Allah bagi kita peluang untuk bernafas ni, jom lakukan sesuatu untuk hidup kita, lakukan lebih baik, berikan lagi banyak manfaat kepada orang lain. Alright? Love more, live more. Apa lagi satu lagi ya? Tak ingat dah. Ada satu moto seseorang ni. Alright? So insya-Allah saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dalam menghadapi segala cabaran. Alright? Dan dilimpahkan segala keberkatan, rezeki di dunia dan di akhirat insya-Allah. Alright, so sampai jumpa lagi insya-Allah petang ni pada pukul 5.30 petang untuk cabutan bertuah harian kita. Alright. Saya Bonda B, KD Kerutup, baru teringat dah terliur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kerutup baru teringat dah terliur. Okay, bye. Banyak yang Cica komen. Mana tahu? Nampak? Saya kerja belum? Biasa.